Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dirafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur, sentiasa bertakwa, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala tegah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan syafaat daripada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilayakkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah menghampiri bulan Ramadan. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi maka kita akan mencapai. Doa kita diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai ke Ramadan. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Bila mana sudah sampai kepada bulan Ramadan, maka kita akan tukar dia punya doanya. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idhu Allahumma alaina sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya arhamar rahimin. InsyaAllah ya Pak ya, mudah-mudahan mendapat lagi berkat di dalam bulan Ramadan. Jadi kita ni saya sekadar wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maknanya kita mengingat apakah perkara-perkara yang perlu kita ingat. Kok di dalamnya kita lupa, di dalamnya tanbihul ghafilin. Maknanya kita akan mengingat perkara-perkara yang lupa. Nanti kok ada saya yang lupa, maka tuan-tuan juga kena ingatkan saya, supaya kita banyak faedah mengingat kepada orang yang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya yaitu kita akan mengingati perkara-perkara yang wajib. Yang perkara yang sunat kita nanti sebut juga, yang wajib dululah. Yang wajib dulu yaitu kita akan menghadapi puasa di dalam bulan Ramadan. Itu puasa yang wajib. Kalau ada yang tak tahan puasa, maka boleh tak puasa. Dia. Yang penting kita kena niat puasa. Katakanlah kita di dalam keadaan yang wajib puasa,
maka kita telah nasihatkan oleh doktor pakar, ya, maka tuan enggak boleh puasa kerana tuan kena gas elektrik, ya. Gas elektrik ni tuan-tuan, saya kena 5 tahun tuan-tuan gas elektrik ni. Ya Allah, memang kalau kena maka bergulung-gulung sampai hilang akal. Itu dia punya gas elektriknya tu. Jadi apabila kena itu, maka kita tak boleh lapar, tak boleh kenyang. Ya. Jadi makan kena sedikit, lepas itu makan lagi, lapar makan lagi. Kenyang sangat enggak boleh, lapar sangat pun enggak boleh. Itu gas elektrik punya hal. Walau bagaimanapun kita memang dah tak boleh puasa, tetapi kita kena wajib niat puasa pada malam Ramadan. Padahal besok memang enggak puasa, tetapi kena wajib niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri ramadana di sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso tutuko sedina besok wajib Gusti Allah kerana Allah Ta'ala. Amin. Itu niat orang Jawa, teman-teman. Jadi niat orang Jawa ni kalau diniatkan dibaca dekat mulut, teman-teman. Niat ingsun poso ni. Kalau tak, maka tak sempurna. Tetapi kita niat di dalam hati, saja aku puasa hari esok menunaikan Ramadan wajib kerana Allah Ta'ala. Apa ya? Jadi ini adalah puasa bagi mereka. Sebab itu wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dia kata kalau sekiranya kamu sakit atau kamu dalam musafir, maka kamu boleh tak puasa. Walaupun kita tak sakit, tapi kita musafir. Ya, maka dia kata boleh digantikan puasa itu pada hari yang lain. Tetapi kalau dah memang tak mampu nak puasa, macam tadi tu kena sakit tadi, maka marda, sakit, maka diganti juga. Kalau sekiranya tak mampu nak ganti, maka fidyatun ta'amu miskin, maka kena bayar fidyah. Gitu. Fidyah kerana tak mampu puasa. Katakanlah tahun ini dah tinggal sebulan utuh Ramadan kerana gas elektrik. Gitu. Contoh, apa ya? Maka tahun depan, dah sampai Ramadan tahun depan, belum lagi dapat dibayar utang-utangnya, maka kena bayar fidyah. Gitu. Fidyahnya berapa, Pak? Fidyahnya adalah 1/4 daripada zakat fitrah. Saya tengok zakat fitrah pada tahun ini maka RM20, Pak, satu kepala. Bapak terperanjat ke ataupun terkejut? Maka tak terkejutlah, sebab kelapa kita 1 tan RM1,000. Setakat RM20 satu kepala aja. Oh, no problem. Dia bayar, tapi untuk bayar apa ini fidyah, maka 1/4 daripada zakat fitrah. Kalau RM20 1/4-nya berapa, Pak? Baru RM5. Alah, RM5 rokok RM25 tak kotak. Setakat RM5. Maka enggak heran, apa ya. Jadi alhamdulillah, maka itulah yang perlu kita faham, dan kita faham kewajiban di dalam setiap perkara. Walau bagaimanapun, maka itu kita sebenarnya semua dah faham. Gitu. Jadi kita tanyalah kepada
isteri kita Pak, kita tanya, ada tak sampai masuk Ramadan ini akan datang ni, maka kita akan tanya kepada semua isteri-isteri kita, ada tak di antara kamu yang tinggalkan puasa ya, yang belum sempat dibayar pada tahun yang lepas ni, gitu. Ditanya Pak. Kalau tak nanti nunggak. Oh Pak, nanti kobol dibayar. Istrinya 4, pula lahir dan melahirkan pula semua dalam bulan Ramadan. Waduh, ya kokain ninggal ni puasa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dikata kita punya perbincangan dengan isteri kita, maka adalah untuk melepaskan kewajipan tanggungjawab kita kepada isteri kita yang meninggalkan puasa selama di dalam bulan Ramadan tahun yang berlalu. Jangan sampai nanti dah 50 tahun baru bagi tahu, dulu saya melahirkan si bulan tu bulan puasa. Tapi urung dibayar posone, pediahe pula urung dibayar juga. Pirang-pirang liar bayar Pak ya. Jadi alhamdulillah, maka perkara-perkara yang seperti itu perlu sama-sama mengingat. InsyaAllah mudah-mudahan banyak mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Gitu. Jadi insyaAllah, jadi perkara yang wajib itu kita telah selesai faham, maka perkara-perkara yang sunat-sunatnya ya, maka tidak ada di dalam bulan yang lain, di dalam sembahyang sunat tarawih itu enggak ada di bulan yang lain Pak, kecuali di bulan Ramadan. Sebab itulah orang yang beriman, yang bertakwa, maka dia sentiasa menanti ketibaan Ramadan ini, sebab dia menunggu hebatnya sembahyang tarawih. Hebatnya sembahyang tarawih itu. Kerana apa? Kerana enggak berlaku di dalam bulan yang lain Pak. Jadi sembahyang tarawih ini, maka semuanya dah begitu jelas faham. Cumanya kaedahnya bermacam-macam kaedah. Ada yang siapnya 8 dengan 23, maka gaduh-gaduh. Tak payahlah gaduh-gaduh. Surau Kampung Melayu sini buat 23 Ustaz. Nak buat 36 macam dekat Madinah, maka imamnya tinggal seorang aja. Jadi dialah Bilal, dialah imam, dialah makmum. Nak buat 36. Ya, dekat Madinah katanya dia sembahyang tarawihnya 36 rakaat Pak. Ditambah dengan 3, maka 39. Kenapa ditambah 3? Witirnya. Jadi kenapa kok macam itu? Sebab di sana tak ada relax untuk tawaf tak Pak. Tapi kat Makkah, maka bila mandi di 8 dia relax, dia tawaf dulu 7 kali keliling. Lepas daripada tawaf, sambung lagi tarawihnya, tapi 23 juga. Jadi orang-orang Madinah begitu iri hati, maka disambung tawaf tadi itu, maka diganti dengan 36 rakaat. Oh, kita melok ke piye agak-agak Pak. Aduh, kita buat 8 aja. Oh, buat 23, 8 rakaat sudah kosong. Belakang tinggal daripada 5 shop, maka tinggal 1 shop aja. Itu dah cukup bagus. Tapi bukan orang sini Pak, saya cakap. Bukan orang sini. Nanti pula Ustaz ni pandai je mengata orang. Ini ya, lebih-lebih lagi sudah masuk minggu yang kedua, minggu yang ketiga. Ya, minggu 1 masih lagi okey lah, mangkreng juga.
Alhamdulillah. Ini sudah macam menjadi suatu adat. Walau bagaimanapun kita supaya tidak lupa untuk menyempurnakan kita punya tarawih tadi dengan apa Pak? Dengan witir. Jangan sampai witirnya ditinggal. Gitu. Jadi walau bagaimanapun maka kita buatlah witirnya. Sekiranya kita tidak akan bangun pada selepas daripada tidur, sebelum daripada fajar, maka kita masih lagi berpeluang untuk membuat witir. Kan Pak ya? Jadi di antaranya ramai juga mereka-mereka yang meninggalkan witir. Witir yang satu tu ditinggal. Dia maka untuk apa? Untuk menutup dia punya sembahyang malam, iaitu sembahyang tahajud. Sebab kita akan bangun di dalam waktu-waktu sahur, kerana kita akan bersahur. Jadi kita ada peluang masa untuk tahajud dan witir. Gitu. Jadi alhamdulillah, kok dikatakan kita enggak mampu, maka terus sajalah kita buat witir itu selepas daripada tarawih. Iaitu kita ambil 8. Kita 8 sudah berhenti dia punya tarawih, maka kita sembahyang 3 rakaat witir contoh. Maka yang 2 rakaat witir kita boleh apa? Boleh ikut berjemaah pada sembahyang tarawih. Imam sembahyang tarawih, kita sembahyang witir 2 rakaat. Lepas daripada 2 rakaat witir kita dah selesai, maka kita ambil satulah witir. Untuk apa? Untuk cukupkan yang dinamakan witir tadi. Sebab kalau tidak ganjil tak dinamakan witir, Pak. Sebab witir itu ganjil. Ganjilnya itu 11. 9, 7, gitu Pak ya. Dan yang akhir sekali yaitu 1, itu namanya witir. Jadi sekurang-kurang witir itu adalah 1 rakaat. Eloknya yaitu 11. Itu yang sebanyak-banyaknya. Jadi alhamdulillah, maka kita tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan solat itu. Yang penting kita memang faham betul macam mana nak lakukan solat tadi. Solat tarawih tadi. Bila ditanya waktu sembahyang tarawih itu bila? Mati-mati cakap, ya waktu isya lah, melepas sembahyang isya. Mati-mati cakap itu aja. Habis kalau dikerjakan di waktu yang lain, di waktu maghrib boleh kata, yo enggak pecus, kata dia kan. Enggak pecus. Kok tak boleh, dia kata. Itu kan kita faham bahawa sesungguhnya sembahyang tarawih itu dibuat setelah daripada waktu kita sembahyang, selepas daripada sembahyang fardu isya. Walaupun sudah masuk waktu isya, tetapi kita belum sembahyang isya, maka kita pergi masjid, sudah tarawih, kita ikut tarawih terus, enggak sah sembahyang tarawihnya, Pak. Ya Pak kan ya? Betul lah. Sebab dia belum sembahyang isya. Sebab waktu sembahyang tarawih itu lepas sembahyang fardu isya. Gitu. Tapi kalau sekiranya ada mereka yang sembahyang isya itu pada dalam waktu maghrib, loh. Ada Pak? Ada tak orang sembahyang isya dalam waktu maghrib? Ada. Yaitu orang yang kok tak ada Pak? Ada Pak? Ada. Orang sembahyang isya dalam waktu maghrib, ada.
yaitu orang yang musafir. Orang yang musafir maknanya lebih daripada 81 kilometer, maka dia boleh jamakkan sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Sembahyang isyaknya dijamak dengan sembahyang maghrib, pada sembahyang maghrib. Iaitu jamak takdim namanya. Baik ya. Dan jamak boleh dikosorkan lagi boleh. Jadi bila mana dia sembahyang maghrib, maka lepas sembahyang maghrib dia sembahyang isyak. Gitu. Lepas sembahyang isyak, maka dia bolehlah sembahyang tarawih. Tak payahlah nunggu waktu isyak, sebab waktu sembahyang tarawih itu setiap selepas daripada sembahyang fardu isyak. Gitu. Jadi pada jangan bingung-bingung, Pak. Ya, betul. Tadi yang tarawih lepas isyak, nak dulukan terus tarawih itu atau nak buat dia isyak? Oh, pertanyaan yang paling baik sekali, sebab saya terpancar terus aja cakap. Orang yang terlambat daripada sembahyang isyak, bila mana imam bagi surau, dia sampai masjid, dia imam sudah tarawih, sudah tarawih, maka dia tak boleh ikut tarawih terus. Maka dia kena selesaikan sembahyang isyaknya. Sembahyang isyak macam mana, Ustaz? Sembahyang isyak wajib mengikut sembahyang imam tarawih. Lah, pening Ustaz. Boleh ke kita mengikut sembahyang fardu? Sembahyang fardu mengikut sembahyang sunat. Boleh enggak? Kata. Tetapi dalam kitab boleh, selagi mana peraturan solat tadi itu sama, ya, maka boleh diikut. Sama ada sembahyang fardu mengikut sembahyang sunat sekalipun. Angkat tangan lagi Ustaz dia. Ustaz, dia sembahyang 2 rakaat, kita nak sembahyang 4 rakaat, macam mana Ustaz? Kita salam kat mana lah? Pengsan lagi dia jawab. Dah kita kan dah tentu 4 rakaat. Bila mana imam dah salam, kita sambunglah kita punya sembahyang yang kurang 2 rakaat tadi. Begitu kan ya Pak ya, dia punya peraturannya. Jadi sambung. Habis sembahyang isyaknya, maka barulah dia mula tarawih. Ya. Kalau sekiranya dia sampai terus tarawih aja, geblek mananya. Ya, sembahyangnya tak sah. Tuan ya? Betul. Macam itu. Ini ada satu perkara yang berlaku di dalam satu masalah. Ini zaman biyen lah, bukan zaman sekarang. Zaman biyen kan orang-orang tabligh ini suka tuan. Ya, ada tuan nak tanya apa? Niat. Oh niat sembahyang isyak tadi. Niat sembahyang isyaknya, ya sembahyang isyak lah. Usolli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu isyak ikut imam kerana Allah Ta'ala. Gitu. Walaupun imam sembahyang tarawih, tetapi kita kena niat sembahyang isyak. Gitu bang ya. Jadi macam itu. Kita teruslah sembahyang kita isyak tadi tu. Jadi imam dah 2 rakaat dia salam, maka kita jangan salam. Kita berdiri sambung lagi 2 rakaat. Ya, itu kita sembahyang isyak. Lepas daripada sembahyang isyak nanti, barulah kita mula ikut sembahyang tarawih. Gitu Pak ya, abang. Yang gitu. Oh ya, betul. Ya. Ya, betul abang, betul. Pandai. Jadi imam sembahyang tarawih dengan makmum-makmumnya sini, maka kita ikut ajalah dekat dia punya saf. Janganlah sembahyang belakang sana.
Ikut dia punya saf dia. Kalau masih ada saf yang kosong dekat situ, maka kita ikut saf dia. Tapi kita sembahyang isyak. Maknanya jangan sembahyang belakang sana. Iyalah, ya betul. Itu betul. Dan macam itu bagus tuan. Jadi nanti kita dapat faham macam mana kita nak tarawih kalau ketinggalan belum sembahyang isyak tadi. Apa ya? Jadi ikut sop. Sopnya contohnya ada sop lagi yang sana yang masih kosong, maka ikut sop sana. Tuan niatnya aku sembahyang fardu isyak ikut imam kerana Allah Taala. Allahu Akbar itu niatnya sembahyang isyak. Ya. Jadi ikutlah. Nanti bila imam dah salam yang rakaat yang kedua, maka abang sambung lagi abang punya sembahyang isyak tadi sampai 4 rakaat. Ya Pak ya. Jangan sembahyang ke ujung sana seorang-seorang lah. Enggak boleh. Tak dapat fadilat. Iya. 4 rakaat lah sembahyang isyak, 4 rakaat ikut imam kerana Allah Taala. Nanti imam sembahyang 2. Walaupun imam sembahyang tarawih tadi, kita jangan pedulikan imam sembahyang tarawih. Kita ingat kita nak sembahyang isyak. Gitu. Ya bang ya. Okey abang. Alhamdulillah, barakallah, amin. Yang Ba'da isyak. Terus isyak aja. Bukan, terus tarawih aja. Tak payah kita nak ba'da isyak. Sebab kita tarawih itu adalah satu daripada perkara yang terlebih afdal daripada. Jadi ba'diyahnya termasuk di situ. Ba'diyahnya termasuk di situ. Ya. Jadi tarawih. Jadi kita ikut yang tarawih tadi kerana itu yang terlebih baiknya. Maka kita terus saja lepas daripada sembahyang isyak, maka kita terus sembahyang tarawih. Gitu kan. InsyaAllah. Jadi dikira di dalamnya itu, maka walaupun kita terus tarawih, tetapi kita berada di dalam ba'diyah isyak, maka insya-Allah Allah bagi dia punya ganjarannya dengan fadilat-fadilat selepas daripada isyak. Jadi kalau kita lepas, memang biasalah kalau kita lepas daripada isyak tu kita sembahyang ba'diyah isyak, ya tak? Ba'diyah isyak itu biasanya dibuat 4, tetapi kerana kita agak kesuntukan masa maka dibuat 2 aja. Ya. Sebab kalau dibuat 4, kita di dalam apa ni, kalau tak dibuat, kalau tak apa ni, kalau tak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Memadalah dengan 2, ya tak? Tapi kalau nak buat 4 pun lagi bagus. Ya, alhamdulillah. Sebab ada dia punya kehebatannya. Walau bagaimanapun kita berada di dalam bulan Ramadan, yang mana pada malam-malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Sebab ulama memberi maklum daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu semuanya adalah malam Lailatul Qadar. Gitu. Ada ulama memberi paham macam itu. Walau bagaimanapun, maka setengah-setengah ulama, maka 10 akhir di dalam bulan Ramadan adalah yang sangat-sangat dituntut. Gitu. Dan pada malam-malam yang ganjil. Gitu. Jadi itu perkara-perkara semuanya dalam khilafiyah. Ya, jadi alhamdulillah kita ikut apa yang difahamkan oleh kita punya mazhab Syafi'i. Ya, kita ikut mazhab Syafi'i. Jadi alhamdulillah, maka di dalam mazhab Syafi'i, maka sembahyang tarawih sunnah dibuatnya dengan 2 rakaat 1 salam. Gitu. Dan tidak sah kalau dibuat 4 rakaat 1 salam. Ini Imam Syafi'i yang kita ikut dia punya mazhabnya. Walau bagaimanapun di mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki,
mazhab Hanafi, maka dia kata boleh dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi enggak pernah tumon, enggak pernah jumpa sampai sekarang ini, sampai saya nak padam tak jumpa. Sebab apa bang? Witir. Oh, bagus abang punya tanya, cantik sangat. Witir ini adalah ganjil. Bila mana dia ganjil, maka kita nak 11 terus sekali pun boleh, nak 9 sekali salam pun boleh, terusnya 3 apa lagi, maka boleh dijamakkan di antara yang 2 dan dengan yang 1. Jadi usalli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Aku sembahyang witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Iya dah, 1 salam. 1 salam. Mana tidak adalah di sana dengan tahiyat awal, enggak adalah, enggak bayar. Okey bang, macam itu cantik. Jadi alhamdulillah itu kaedahnya. Itu kalau kita sembahyang sendirilah kat rumah macam itu. Walau bagaimanapun kalau kita dah tak suntuk masa untuk kita nak sampai kepada fajar, maka kita boleh buat 1 aja. Gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah. Oh ya kan. Ya. Alon-alon berlaku selamat. Insyaallah alhamdulillah. Ayo bang. Subuh. Bayang subuh. Boleh tak sembahyang witir tadi itu adalah masa yang tersebut? Ke macam mana? Oh iya betul. Abang tadi tanya, kita dah masuk waktu subuh, tetapi biasanya di surau-surau di masjid-masjid, dia masa subuh itu dah dilambatkan untuk sehingga kepada 15 minit. Waktu-waktu yang lain ada yang 10 menit, ada yang 8 menit. Tetapi waktu subuh maka memang dilewatkan sedikit. Kerana apa? Kerana memberi peluang kepada jamaah-jamaah untuk dapatkan 2 rakaat sebelum daripada subuh, yang mana dia punya ganjarannya dunia dan seisinya. Dia punya ganjarannya. Tapi oleh kerana setakat 15 minit tadi tu, boleh tak dalam masa 15 minit tadi kita masih nak sembahyang witir? Ya bang okey. Sembahyang witir ini iaitu habis sudah waktunya apabila masuk fajar je bang. Jadi bila mana dah masuk fajar, maka sembahyang witir sudah tidak dibenarkan lagi. Jadi kalaupun macam mana pun, tapi kalau orang itu memang tidak pernah meninggalkan witir sedalam sepanjang hidupnya, istiqomah betul, maka hari itu lah kok kerinan tau Pak. Tahu apa kerinan? Maknanya terbangun awal, tersiang bangun. Maka boleh dikodokkan. Itu boleh dikodokkan. Macam juga sembahyang sunat lepas daripada subuh Pak. Ya, lepas subuh pula. Sembahyang sunat sebelum daripada subuh. Mereka ini memang satu Pak Ustaz, dia sampai daripada kuliah, maka imam telah pun sembahyang subuh, maka dia pun ikut teruslah imam tadi sembahyang subuh. Dia nak kuliah dekat surau tu, dekat masjid tu. Maka bila mana dah habis sembahyang subuh imam, maka dia pun sembahyanglah 2 rakaat. Makmum semua pelik Pak. Bingung makmum. Ini ustaz hebat ni sembahyang apa? Maka ada di antaranya yang berani bertanya, wahai ustaz, tadi ustaz lepas sembahyang subuh
Sembahyang apa? Ustaz kata saya tadi qada sembahyang qabliyah subuh, sebelum subuh. Sebab saya tak pernah tertinggal. Sebab ini dalam perjalanan tadi macet jalannya. Jalannya jam. Saya sangka ia boleh sampai setengah jam, tapi 40 minit baru sampai. Ditunggu juga dengan imam tadi, tapi tak sampai juga, imam terus sembahyang. Maka itulah dia punya sebabnya. Maka saya tadi adalah sembahyang qabliyah subuh, bukan qabliyah Pak, sebelum subuh. Iaitu dibolehkan macam itu Pak. Jadi kalau sudah begitu, walau bagaimanapun had kepada sembahyang witir tadi adalah di dalam had, yaitu setelah masuk fajar, maka dia sudah habis masanya, gitu ya. Jadi insyaallah okey abang. Sembahyang qabliyah abadiyah Isya. Ada ustaz cakap rakaat satu salam. Iya. Tanpa tahiyat awal. Iya. Ada. Iya. Ini memang ada khilaf ulama. Ada ulama-ulama yang ada hadis-hadisnya tahu tak? Ini kita ni bukan pakar hadis, tetapi kita mendengar ulama yang ada membaca hadis, maka dia mengatakan bahawa sembahyang 4 rakaat selepas daripada Isya itu dengan satu salam. Maknanya dia tidak ada tahiyat awal. Jadi sembahyang 1 berdiri terus, 2 berdiri terus, 3 berdiri terus, 4 barulah dia duduk tahiyat akhir dan terus memberi salam pada tahiyat akhir yang keempat tadi. Dia punya ganjarannya Pak, dia cakaplah itu. Pertama-tama sekali yang selalu cakap iaitu Tuan Haji Suhaili kita. Yang kita selalu mendengar kuliahnya, iaitu adalah seperti ia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu kita boleh dapat pada setiap malam kalau sekiranya kita melaksanakan selepas daripada Isya itu 4 rakaat dengan satu salam. Ada ulama pula kiai yang bagi tahu, dia kata dengan syarat, dengan syarat dia belum melakukan perkara-perkara yang lain selain daripada sembahyang tadi, dan dia belum keluar daripada masjid. Masjid mana yang nak tunggu kita nak sembahyang 4 rakaat. 2 rakaat aja pun baru Allahu Akbar, lampu dah mati. Bukan orang sini. Bukan orang sini. Saya cakap orang sana. Orang sini tak macam itu. Ada yang bersyarat macam itu. Tetapi ulama yang macam Yai Suhaili dia tak cakap itu. Jadi sebab itulah maka saya yakin bahawa tuan-tuan bila mana sembahyang Isya tak buat sembahyang yang 2 rakaat atau 4 rakaat itu, terus main balik aja, memang confirm lah dia akan sembahyang di rumah 4 rakaat. Sebab dia tak memberitahu syaratnya jangan keluar daripada masjid. Jadi dia balik, dia sembahyang Isya lepas atas sembahyang sunat Isya 4 rakaat. Gitu. Ya, jadi ada. Jadi memang dia punya kaedah je macam itu. Kata sembahyang 4 rakaat dengan satu salam ba'diyah Isya. Ya. Ba'diyah Isya ini bila mana kita belum tidur masih lagi ba'diyah Isya Pak. Kita balik, isteri kita dah tunggu nak makan, takkan kita nak biarkan dia lama tunggu dia. Alah, balik dia salam cium lagi abang tangan, kena wuduk lagi. Janganlah marah. Kalau tak nak dibatalkan ya dialasi. Ataupun kita bagi tahu, yang saya nak sembahyang dulu, sembahyang 4 rakaat. Kalau abang lama sangat saya dah lapar ni, makan dulu. Makan dulu, dah makan, barulah sembahyang. Tak apa, boleh diceraikan begitu keadaannya. Masih lagi dikira sebagai ba'diyah Isya. Ya. Wa imma buat projek dulu pun boleh juga. Lepas itu mandi. Lepas mandi baru sembahyang. Jangan tidur dulu.
Kalau tidur maka dinamakan tahajud. Bukan ba'di isyak lagi. Alamak. Jangan payah-payah. Habis balik tu sedekah. Habis macam nak buat macam mana? Ya, bukan main tu hebat tau. Sedekahnya sama seperti mendermakan 1000 kambing sembelih korban. Ya. Allah Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Okey, insya-Allah. Abang okey? Jelas ya? Faham kan ya sembahyang isyak tadi tu? Boleh, alhamdulillah. Kita sembahyang fardu ni. Main fardu isyak. Tapi tempatnya kalau kita orang ni jadi atau tempat kita jadi ada satu di banyak-banyak warung tu apa ni ada satu gereja. Gereja. Gereja tu di asalnya dipunyai oleh Belanda. Kemudian Belanda tu serahkan pada ada orang Melayu. Kita sembahyang tidak. Sembahyang di dalam gereja. Ya. Oh, gereja itu telah diserahkan kepada orang Melayu, orang Islam, dan dijadikan masjid. Oh. Masih gereja lagi. Bang, sembahyang kita kat mana-mana tak kisah bang. Yang penting hati kita. Yang penting kita bukan sembah itu, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kita sembahyang kat dalam gereja sekalipun, tapi kalau kita punya sembahyang itu niat sembahyang kita, maka sembahyangnya sah. Gitu. Jadi tidaklah mengikut apa yang di dalam gereja tu. Kita ikut kita punya peraturan solat tadi tu. Apalagi kalau dengan berjemaah, Masya Allah, tak ada masalah. Sembahyang kita tak ada masalah. Yang penting ngeblatnya betul. Janganlah ngeblat ikut gereja tu. Ini apa ni? Yang saya ajukan ni bukan di Malaysia atau di Indonesia. Oh, mana di luar negara. Ya. Dia macam sini kan ada. Ya. Kalau Sabah pun macam itu, setiap kampung ada gereja, nak cari surau. Sampai 50 kampung tak jumpa surau dekat Sabah. Saya pusing-pusing kat Sabah. Memang adanya gereja. Iya. Ada. Okey. Jadi boleh, tak ada masalah. Insya-Allah. Ini dah masuk isyak. Nak azan ke atau tak? Nak azan dulu, azan. Okey. Kalau azanlah kalau nanti sambung lagi sebab ada lagi sikit. Okey abang. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-du'a as-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu perkara yang kita perlu faham juga, bahawa sesungguhnya ada di antara mereka yang bila masuk bulan Ramadan maka dia bingung, Pak. Bingungnya kenapa? Iaitu bingungnya dia takut kena kafarah. Maka dia takut kena kafarah. Rupanya dia tak faham kalau sekiranya malam tu boleh. Ya. Sekiranya malam boleh, kita bila mana dah boleh buka, maka bolehlah kita bersama dengan isteri. Yang tak boleh tu hanya siang. Kalau dah ngededer juga, enggak boleh dilayan juga, ya boleh dibuat pada waktu siang. Jangan ragu-ragu, jangan risau. Kan tadi tu boleh dikodokkan puasa itu, gitu aja kan. Ya bayar. Yang penting kita jangan membatalkan puasa dengan sebab itu. Kita dibatalkan puasa dengan sebab yang lain dulu. Kita minum dulu, baru buat projek, barulah tak kena kafarah. Tetapi kalau kita tak batalkan puasa dulu dengan minum atau makan, maka kita buat projek terus, maka kita kena kafarah. Gitu. Ya. Jadi kalau dah surah kena ngerti satu ni, ke piye to? Piye to mama, piye to mak ayah, piye. Jadinya boleh diselesaikan dengan keadaan macam itu, gitu ya. Ada satu lagi dia punya tekniknya, tak payah cakaplah, nanti kita tak biasa, tak faham, tak payah cakap. Ya. Barang yang nadir, yang jarang berlaku, yaitu perempuan di atas, laki-laki di bawah, dengan tiada menggerakkan zakarnya pun tak kena juga kafarah. Abang jangan main, abang. Abang ini. Okey, jadi alhamdulillah, maka kita punya ingat, supaya kita ingat apa yang wirid-wiridan atau zikir-zikir pada bulan puasa ini. Jangan tinggalkan lima zikir. Yang pertama sekali iaitu syahadah. Syahadah iaitu dengan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astaghfirullah. Yang ketiga kita mohon kepada surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita yang keempat, kita wa na'udzubika minan nar. Yang kelima yaitu doa untuk supaya kita dapat keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan selalu kita baca ya di mana di dalam doa witir. Tetapi ini selalu kena baca terus. Sebelum daripada kita berbuka, lebih baik kita sebelum berbuka, maka kita tunggu dalam masa 5 minit atau 10 minit, maka kita bacalah wiridan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca 3 kali ya. Diulang 3 kali. Lepas itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau tak sempat pergi tarawih dekat masjid, kalau kat masjid surah akan dipimpin oleh imam. Tapi kalau kat rumah, maka sebelum nak niat puasa, insya-Allah eloknya baik baca zikir itu tadi. Ya, jadi alhamdulillah, maka itu adalah satu daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dan doa yang dipinta oleh Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku nampak Lailatul Qadar, maka apa yang aku nak minta? Tapi Rasulullah kata, engkau bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dibaca 3 kali, yang ketiga dibaca ya karim. Apa ya? Jadi alhamdulillah itu perkara-perkara yang penting kita nak dapatkan barokah di dalam bulan Ramadan. Termasuklah dia punya zikir-zikir tadi tu. Hanya mungkin setakat ini aja pada malam. Saya tanya tentang bab solat tahajud. Solat tahajud. Saya tadi tidur boleh berapa hari tidur tu? Pukul berapa? Contohnya ada pukul 12, lepas 12 tak tidur. Oh, sembahyang tahajud ni bang, iaitu selepas daripada kita tidur. Kalau kita tidur tu bangun pukul 12, maka kita ya boleh sembahyang tahajud sampailah kepada waktunya habis waktu sahur. Ya. Waktu sahur contohnya tidur lewat, bangun pukul 3, pukul 2, pukul 4, bangun pukul 5. Khat tidur. Oh, khat tidur. Kalau khat tidur yang terbaiknya 1/3 malam. 1/3 malam. Kalau malam itu kalau 12 jam, 12 jam satu malam. Malam 12 jam ya. Kalau 1/3-nya pukul berapa? Lebih kurang lah. Pukul 3. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Lebih kurang macam itulah. Jadi keeloknya itu waktu dalam waktu sahur lah yang kita elok sembahyang tahajud ni. Iaitu dalam waktu sahur. Waktu sahur itu kalau kan di waktu tak kira kan waktu pukul berapa. Pukul 2 bangun boleh sembahyang tahajud. Tak apa, tak kisah. Kita tidur pukul 2, boleh bangun pukul 4. Contoh. Ya, maka kita tahajud. Kita bangun pukul 5, kita masih boleh buat tahajud. Selagi masa lagi belum masuk waktu fajar. Dia ada pendapat kata kalau tidur selepas 12 tak boleh buat. Saya tak pernah dengar macam itu pula. Saya boleh lah. Boleh. Selepas tidur pukul 12 tak boleh buat. Macam mana? Saya tak faham tadi cakap. Contohnya kalau kita nak tidur kena sebelum 12. Sebelum 12 baru boleh buat tahajud. Tidur tu lah, tidur. Kita yang dipahamkan bahawa sembahyang sunat tahajud itu iaitu apabila kita jaga daripada tidur. Dinamakan tahajud. Dia tak bagi masa pukul berapa yang kita fahamlah. Jadi kalau sekiranya kita tidur pukul 12, bangun pukul 3, ya kita boleh tahajud. Gitu. Kalau kita tidurnya pukul 2, bangunnya pukul 4, ya boleh tahajud macam itu. Selagi masih ada di dalam sebelum daripada fajar tadi tu, maka masih lagi dibolehkan untuk tahajud tadi dengan ditutup dengan sembahyang witir tadi tu.
Ya, itu yang kita dipahamkan lah, mana waktu-waktu tidur itu tidak dihadkan sampai pukul berapa itu. Tapi seelok-eloknya dia kata selepas daripada separuh malam yang kedua. Separuh malam yang kedua itu selepas daripada jam 12. Ya bang, ya? Itulah dia punya kaedah yang terbaiknya itu. Di dalam waktu untuk tahajud tadi tu. Okey abang? Jadi begitu. Okey abang? Ada beza Ustaz. Qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail Dengan tahajud. dengan tahajud. Qiyamul lail itu maknanya bangun malam. Jangan bangun malam tu apa-apalah. Tahajud itu sembahyang, nama sembahyang. Tahajud tu nama sembahyang. Qiyamul lail tu maknanya kita amalan-amalan selepas daripada kita bangun daripada tidur tadi tu. Termasuklah tahajudnya, taubatnya, dia punya semuanya itu dia macam qiyamul lail. Baca Qurannya, dia zikirnya semua itu qiyamul lail. Okey kan? Alhamdulillah. Solat witir. Solat witir atau tidur? Wah. Iya. Okey. Kalau sekiranya kita dah witir, sebelum daripada kita habis, kita nak kalau di dalam kitab sana beritahu, jika sekiranya kita mampu nak buat pada akhir untuk penutup kita punya amal, terlepas daripada tahajud, taubat dan lain-lain tadi, ada masa lagi untuk witir, maka kita ambillah yang akhir tadi sebagai penutupnya. Tetapi jika dikhawatiri kita tak bangun nanti, maka kita boleh awalkan kita punya witir. Gitu. Tapi kalau kita dah witir tadi tu, maka tidaklah boleh kita witir sekali lagi di akhirnya. Wa imma kita dah tahajud ke apa, tahajud sekali lagi ataupun macam mana. Itu teman-teman. Tapi kalau ikut hadis somat, Kiai Somat, dia kata kita sembahyang lagi witir 1 rakaat, maka nanti kita boleh lagi witir untuk yang akhir. Itu Kiai Somat punya cakap. Jadi menggenapkan yang satu tadi itu jadi genap, maka dia boleh buat 1 witir lagi. Tapi kita tak amal macam itu. Yang penting kita buat witir itu 1 kali. Witir itu 1 kali. Jadi kita ambil yang biasalah. Kalau sekiranya kita tak mampu untuk nak buat yang terakhir, maka kita buat semampu kita untuk kita sembahyang witir tadi. Okey abang, macam mana? Afdalnya kita dah, maksudnya kita kelakkan keyakinan kita lah. Kalau kita nak dapatkan yang afdal, maka kita kena ambil yang akhir lah. Gitu. Apa abang tadi? Qiyamul lail. Ah, 24 jam. Kita tak tidur. Oh, malam itu kita tak tidur. 1 malam kita tak tidur. Kita bangun terus. Pukul berapa bang kita nak tak tidur? Pukul 8 kita di tak tidur ya. Jadi nak macam mana nak sembahyang tahajud? Penting juga kita nak fikir. Itu terus macam mana bang ya? Kalau kita nak kata tahajud itu kata lepas jaga daripada tidur, sebab dia tak tidur. Nak sembahyang apa? Jangan sembahyang tahajud lah. Sembahyang taubatnya, sembahyang istigharahnya, sembahyang hajatnya gitu. Untuk menghidupkan malam tadi tu. Dan terus sembahyang witirnya ditutup.
Yang tahajud itu, sebab tahajud itu dinamakan tahajud, kata dia sembahyang jaga daripada tidur. Ya, jadi kalau sekiranya tak tidur, maka kita teruskan sembahyang-sembahyang yang lain lah, ya, dengan apa-apa pengisian sembahyang yang selain daripada sembahyang tahajud tadi, insyaAllah. Jadi setakat itu mungkin malam ini agak panas. Saya begitu sangat seronok apabila ada perkara-perkara yang boleh mengingatkan kita daripada lupa kepada ingat. Jadi insyaAllah saya sebelum daripada puasa ini, ya, maka kan diberitahu bahawa Jibril kan Nabi naik tangga untuk khutbah. Nabi cakap amin. Orang lain semua tak tahu. Makmum ada perasaan, ustaz atau apa ni, ya Rasulullah tadi kau cakap amin sampai 3 kali itu apa sebenarnya? Dia kata mungkin rupanya dia kata Jibril tadi datang bagi doa. Doanya apa? Ada yang cakap dia di akhir Jumaat akhir Ramadan Jibril turun untuk baca doa tu. Dan yang ada pula yang cakap iaitu Jumaat awal Ramadan. Jadi samalah dia punya anunya tu, sebenarnya sama je. Dia kata abaikanlah kepada anak-anak puasa anak-anak yang tidak memohon keampunan kepada kedua ibu bapanya semasa dia masuk bulan Ramadan. Gitu. Dan yang keduanya, isteri-isteri yang tidak mohon keampunan kepada suaminya, abaikanlah. Maka Nabi amin. Dan yang ketiganya iaitu jiran tetangga yang menyakiti, hati-hati jiran-jirannya. Ya, maka sebab itulah kita insyaAllah dalam keadaan macam ini kita minta ampunlah. Matur nuwun, nyuwun sewu kelepatan kula sing kata-kata mbok menawi enten unggal-unggulan boten sekeca kalimalan boten estu. Boten idini paring syarak paring ngapunten sedaya mawon. Dar nginum paring halal dunia lan akhirat, mugi-mugi silaturahmi Gusti Allah ngejabahi. Akhir kalam sama-sama kita baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.